Selamat sejahtera kepada Dr. Hanwar dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya nak bentangkan tugasan 1 iaitu kertas konsep. Saya Cikgu Shalini. Hari ini saya nak bentangkan kertas konsep saya yang bertajuk isu dan permasalahan pentaksiran alternatif dalam sistem penilaian di Malaysia. Sekarang, mari kita lihat pengenalan bagi tajuk saya. Sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sistem pendidikan dunia yang berbentuk global dan semakin mencabar. Sistem pentaksiran alternatif merupakan sistem pentaksiran yang baharu yang dilaksanakan di dalam sistem pendidikan Malaysia. Ianya merupakan proses pentaksiran yang dilakukan secara menyeluruh semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran alternatif termasuklah pentaksiran berasaskan sekolah dan pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan secara berterusan, adil, telus, mengikut standard untuk menilai kemampuan dan pencapaian sebenar murid. Pentaksiran alternatif dilakukan oleh guru ke atas murid semasa proses PDP secara berterusan di dalam kelas. Jadi, soalan sekarang ialah, apa itu pentaksiran? Istilah pentaksiran atau assessment adalah berasal daripada perkataan Greek asideri, iaitu bermaksud duduk di sisi. Menurut Gafar 2011, pentaksiran ialah suatu proses mengukur, proses penilaian secara bersistematik yang melibatkan aktiviti pengumpulan, penganalisisan dan penterjemahan tentang tahap pencapaian pelajar terhadap objektif pengajaran dan pembelajaran. Jadi, pentaksiran alternatif merupakan proses pengumpulan, analisis, sintesis dan interpretasi keseluruhan maklumat berkaitan pengajaran dan pembelajaran untuk membantu murid meningkatkan kebolehan dan membuat keputusan bagi membuat penambahbaikan serta mencapai matlamat dalam pembelajaran. Baik, mari kita meneliti konsep pentaksiran. Pentaksiran perlu dilakukan untuk mengenal pasti tahap pencapaian dan potensi murid. Pentaksiran adalah kombinasi antara 3 proses iaitu proses mengumpul, menginterpretasi maklumat dan membuat keputusan berdasarkan kepada hasil dari interpretasi maklumat tersebut. Bagi mengenal pasti pencapaian, kebolehan dan potensi murid, guru perlu menggabungkan proses pengukuran dan penilaian. Terdapat 2 jenis pentaksiran iaitu pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif yang diamalkan oleh para guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Pentaksiran formatif ialah satu bentuk ujian formal atau tak formal untuk mengesan atau menilai tahap penguasaan pengetahuan dan kemajuan murid di dalam kelas. Manakala pentaksiran sumatif adalah satu bentuk ujian formal bagi mengesan tahap pencapaian pelajar dalam sesuatu tahap persekolahan. Tujuan utama pentaksiran formatif adalah untuk menilai tahap penguasaan dan kemajuan pelajar bagi memperbaiki kelemahan pengajaran dan pembelajaran dengan kadar segera. Manakala pentaksiran sumatif adalah untuk menilai tahap pencapaian pelajar berdasarkan beberapa unit pembelajaran dan penggradan murid di dalam kelas. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan semasa sesi pengajaran dijalankan atau setiap hujung bulan. Manakala pentaksiran sumatif dilaksanakan semasa semester pertama dan semester kedua. Pentaksiran formatif menggunakan ujian yang tidak formal iaitu pemerhatian dan sesi soal jawab atau berbentuk formal yang melibatkan ujian kertas pensel dalam masa yang singkat. Manakala pentaksiran sumatif berbentuk ujian yang formal iaitu ujian kertas pensel atau ujian lisan dalam tempoh jangka masa yang ditetapkan mengikut kesesuaiannya. Pentaksiran formatif digunakan untuk memperbaiki kelemahan PDPC dan penguasaan pelajar dengan kadar segera atau menjalankan aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam kelas. Manakala pentaksiran sumatif dijalankan bagi menempatkan murid dalam kelas atau kumpulan yang sesuai. Seterusnya, pentaksiran sumatif dapat membantu untuk merancang dan mengubah suai pelajaran atau kurikulum. Saya juga telah membincangkan perbandingan pentaksiran PBS dan penilaian tradisional.
Ciri yang pertama ialah kandungan. Pentaksiran PBS menekankan kemajuan, manakala penilaian tradisional menekankan accountability. Objektif utama pentaksiran PBS ialah integrasi objektif dan asil, manakala penilaian tradisional cenderung untuk mengasingkan peringkat rendah dan memisahkan objektif. Tugasan yang diberikan dalam pentaksiran PBS lebih terbuka dan pelbagai, manakala penilaian tradisional berstruktur. Pentaksiran PBS mengambil masa yang panjang, manakala penilaian tradisional adalah lebih efisien. Maklum balas, pemarkaan dan laporan bagi pentaksiran PBS boleh jadi sukar dan multidimensi, manakala penilaian tradisional lebih bersifat objektif. Reliability pentaksiran PBS boleh mencapai tahap penerimaan dengan cara latihan, manakala reliability penilaian tradisional sentiasa tinggi. Kos yang diperlukan bagi pentaksiran PBS boleh mencapai tahap tinggi, manakala penilaian tradisional kos per unit sederhana. Kesan pentaksiran PBS kurang memberi impak kepada murid, manakala penilaian tradisional lebih memberi cabaran kepada murid. Kebanyakan ujian yang dibuat dalam dunia pendidikan adalah berbentuk pentaksiran prestasi. Pentaksiran prestasi merupakan satu bentuk pentaksiran yang berdasarkan kepada pemerhatian dan pengadilan terhadap sesuatu proses atau produk hasil daripada pelaksanaan sesuatu tugasan. Ia juga disebut sebagai pentaksiran alternatif. KPM telah melakukan transformasi pendidikan dengan memperkenalkan kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM pada tahun 2011. Kurikulum ini menekankan pentaksiran alternatif yang dikenali sebagai standard prestasi. Menurut Abu Bakar 2008, pentaksiran alternatif mempunyai format tersendiri untuk menguji calon dari aras yang paling rendah di mana murid dikehendaki memberikan jawapan bertulis atau lisan sehingga aras murid dikehendaki menunjukkan hasil kerja yang telah dilakukan dalam satu tempoh yang ditetapkan. Pentaksiran alternatif tidak seperti ujian tradisional yang lebih menekankan penggunaan pen dan kertas. Saya juga telah menghuraikan kekangan pentaksiran alternatif. Kekangan pentaksiran alternatif yang pertama ialah kesediaan guru. Walaupun guru telah diberi latihan dan kursus, sebilangan guru masih tidak lagi yakin dalam melaksanakan pentaksiran alternatif. Buktinya, kajian soal selidik LPM, iaitu Lembaga Peperiksaan Malaysia yang dijalankan pada tahun 2012, mendapati guru kurang memahami cara melaksanakan pentaksiran seiring dengan PDP. Hal ini disebabkan oleh kesukaran guru membina instrumen pentaksiran yang pelbagai bentuk kerana guru masih terikat dengan fahaman dan kebiasaan menilai pencapaian murid menggunakan ujian berbentuk kertas dan pensel. Ini bermakna guru masih lagi percaya bahawa penilaian sumatif dan berbentuk tradisional adalah sistem penilaian yang terbaik untuk menentukan kebolehan dan kemajuan murid. Kekangan pentaksiran alternatif yang kedua ialah sikap guru. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan pentaksiran di sekolah adalah pengetahuan dan kemahiran guru dalam bidang pentaksiran pendidikan. Dapatan kajian Rashidah 2008 turut mendapati guru menghadapi masalah dan kekeliruan untuk membezakan tujuan dan matlamat sebenar penggunaan ujian formatif dalam bilik darjah sebagai satu strategi kepada amalan pelaksanaan pentaksiran untuk pembelajaran, assessment for learning, dan pentaksiran pembelajaran, assessment of learning. Kekangan pentaksiran alternatif yang ketiga ialah pengetahuan pentaksiran. Masalah yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pentaksiran ialah kefahaman, kemahiran, latihan dan panduan yang diterima oleh guru serta keupayaan guru untuk mentaksir dari aspek bebanan tugas dan masa. Kajian Abdul Zubir 2007 mendapati hampir separuh guru-guru yang terlibat dalam kajian tidak pernah menerima latihan atau pendedahan secara khusus atau secara formal.
Mereka hanya melaksanakan PBS berdasarkan buku-buku panduan PBS yang berkaitan dan juga maklumat yang diperolehi daripada rakan sejawat. Ini bermaksud guru haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang pelbagai dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta proses pentaksiran. Kekangan pentaksiran alternatif yang keempat ialah peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran. Dalam pentaksiran alternatif seperti PBS, guru hendaklah diperuntukkan masa yang mencukupi untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang dijalankan oleh Muhammad Azhar 2020 mendapati bahawa tempoh masa pengajaran yang terlalu pendek sehingga guru tidak dapat menjalankan aktiviti pentaksiran. Selain itu, masa yang diperuntukkan adalah untuk proses pengajaran dan pemudacaraan sahaja. Pengagihan jadual guru yang dilaksanakan di sekolah didapati kurang berkesan kerana terdapat guru yang mengajar dengan masa yang banyak dan padat dalam seminggu. Keadaan ini menyebabkan guru tidak dapat menjalankan aktiviti pentaksiran alternatif PBS dengan lebih berkesan. Aktiviti sampingan sekolah juga mengganggu masa pengajaran guru. Oleh itu, guru terpaksa menghabiskan silibus. Itu, kekangan pentaksiran alternatif ialah bebanan guru. Merujuk kepada kajian oleh Wan Zuhairi 2017, banyak aktiviti pentaksiran yang diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran lebih menjurus kepada menamatkan sukatan pelajaran yang ditetapkan dan menumpukan persediaan untuk menduduki peperiksaan. Pernyataan ini telah disokong oleh Abdul Sukur Syahari 2018 yang menyatakan guru terbeban dengan tugas akademik dan bukan akademik di sekolah. Hal ini menyebabkan guru membawa balik kerja sekolah di rumah untuk disiapkan. Beliau menemui bahawa tugas pentaksiran PBS oleh guru juga tidak dapat dilakukan di sekolah, maka guru terpaksa melakukan proses pentaksiran PBS di rumah. Kekangan pentaksiran alternatif yang terakhir ialah pihak berautoriti. Radin 2008 telah menegaskan perlunya sokongan dari institusi tertentu untuk menjayakan program PBS. Pihak sekolah, pihak jabatan atau kementerian bertanggungjawab dalam menyediakan kemudahan di bengkel, khususnya pentaksiran yang melibatkan kerja khusus. Sokongan dari institusi tersebut penting untuk menjayakan program PBS di sekolah. Berikutnya, saya akan membincangkan cadangan untuk kekangan yang timbul dalam pelaksanaan pentaksiran alternatif. Cadangan yang pertama ialah pembuat dasar iaitu KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM. KPM dan LPM perlu memberi penjelasan akan kepentingan dan kelebihan pentaksiran alternatif berbanding pentaksiran tradisional. Semua guru hendaklah diberikan latihan dan kursus berkaitan pentaksiran alternatif supaya guru dapat melaksanakan pentaksiran dengan lebih berkesan. Guru juga perlu didedahkan dengan kepentingan pentaksiran alternatif dan bukannya menekankan kepada bagaimana untuk melaksanakan pentaksiran sekolah. Seperti yang kita tahu bahawa latihan dan kursus akan melahirkan guru yang lebih berkeyakinan menjalankan aktiviti pentaksiran. Dalam hal ini, pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia hendaklah sentiasa menganjurkan dan bengkel berkaitan peningkatan profesionalisme guru berkaitan aspek pentaksiran seperti cara pembinaan item atau instrumen pentaksiran yang betul, cara menggunakan atau mengaplikasikan maklumat pentaksiran sebelum, semasa dan selepas pengajaran, cara membangunkan kaedah pengajaran yang sesuai mengikut hasil pentaksiran, cara berkomunikasi tentang keputusan pentaksiran kepada murid, iluapa dan pentadbir. Hal ini dapat melahirkan semua guru yang berkeyakinan untuk melakukan aktiviti pentaksiran. Pihak KPM juga perlu mengadakan kursus motivasi untuk guru dari semasa ke semasa. Dengan itu, guru dapat meningkatkan sikap yang positif terhadap pentaksiran. Selain itu, Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pegawai Pendidikan Daerah PPD perlu bantu dalam melancarkan pentaksiran alternatif. Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pegawai Pendidikan Daerah PPD terlebih dahulu
perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang lebih tinggi berbanding guru-guru di sekolah. Mereka perlu mengadakan sesi penataran di peringkat negeri dan daerah dengan lebih efektif agar tidak berlaku ketirisan atau kecairan maklumat tentang pentaksiran dalam kalangan guru di sekolah. Mereka juga perlu melaksanakan penjaminan kualiti 4P dalam PBS dengan lebih kerap dan konsisten supaya pelaksanaan PBS di sekolah berjalan dengan lebih telus dan mempunyai tahap integriti yang tinggi. Menurut Aniza dan Zamri 2015, peranan SISC Plus yang diwujudkan dalam Program Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 perlu proaktif untuk membantu memperluas penyebaran maklumat berkaitan dasar-dasar dan program-program pendidikan kepada guru. Selain itu, pentadbir sekolah juga dapat membantu dalam melaksanakan pentaksiran alternatif dengan lebih berkesan. Pihak pentadbir sekolah juga bertanggungjawab untuk merancang dan memantapkan profesionalisme keguruan melalui kursus dalaman seperti program in-house training. Kursus dalaman ini dapat membantu guru-guru meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka untuk melaksanakan aktiviti pentaksiran melalui perkongsian ilmu dalam kalangan guru itu sendiri. Guru-guru yang telah didedahkan dengan kursus pentaksiran berasaskan sekolah, PBS di peringkat daerah, negeri atau kebangsaan boleh dilantik sebagai mentor kepada guru-guru yang kurang berpengalaman dan berpengetahuan dalam melaksanakan PBS. Usaha ini secara tidak langsung dapat mengurangkan jurang pengetahuan guru-guru tentang PBS. Pentadbir juga seharusnya menjalankan proses pementoran, pengesanan, pemantauan dan penyelarasan dengan lebih efektif di sekolah. Akhirnya, guru itu sendiri memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan pentaksiran alternatif dengan lebih berkesan. Guru hendaklah lebih bersemangat dan lebih kreatif dalam menyediakan pelbagai instrumen dan kaedah pentaksiran bagi menguji keupayaan dan kebolehan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran. Mengikut Aniza dan Zamri 2015, usaha ini perlu dilakukan secara berterusan bagi meningkatkan kemahiran guru untuk melaksanakan pentaksiran di dalam bilik darjah. Di samping itu, guru juga perlu mempelbagaikan cara atau pendekatan dalam menilai murid secara adil agar penilaian yang telus dan tepat dapat diberikan. Para guru juga digalakkan untuk mengikuti latihan-latihan pentaksiran untuk menjadikan aktiviti pentaksiran lebih berkualiti dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran di sekolah. Kesimpulannya, sistem pentaksiran alternatif yang disisipkan dalam sistem pentaksiran di Malaysia akan lebih berjaya sekiranya semua pihak bergabung tenaga untuk melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Pentaksiran alternatif dapat dilaksanakan dengan lebih berjaya sekiranya semua guru mendapat kursus dan latihan yang mencukupi tentang pentaksiran alternatif. Guru perlu memahami segala jenis pentaksiran, sama ada pentaksiran tradisional maupun pentaksiran alternatif bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran yang baik kepada murid. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.